Kita buat countdown ya. So kita harap selain kita bawa dasar-dasar, kita juga boleh mengubah budaya politik yang ada. Ayo Malaysia ni ada simboliknya. Simboliknya adalah untuk menyemarakkan kembali semangat orang Malaysia menentang ketidakadilan, menentang ketidaksamaan, menentang rasuah. Nak ambil peluang, kita kena santuni pengundi-pengundi muda. Kita kena cari jalan kenalkan keadaan politik kepada pengundi yang akan mengundi buat pertama kali. Tapi ini negara kita. Dan tuan-tuan tahu, tuan-tuan boleh buat perubahan. Tuan-tuan ada kuasa untuk buat perubahan. Tengok nak dapat kerja cukup payah. Kadar pengangguran anak muda di Malaysia lebih tinggi daripada purata kadar pengangguran. Hari ini terak jalan saudara-saudari. Bagi kami 1-2 bulan daripada sekarang, insya-Allah bulan 10, bulan 11, kalau Ismail Sabri panggil pilihan raya, kita akan bersedia dan insya-Allah kita boleh bagi saingan yang terbaik. Ayo! 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 Tahniah, insya-Allah kita akan bawa Malaysia kepada satu era yang baru, insya-Allah. Baik, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan kepada rakyat Malaysia yang sedang mengikuti program secara langsung di Facebook. Malam ini adalah program pertama yang dianjurkan oleh Ayuh Malaysia yang bertajuk Sembang Dasar. Kalau semua ingat, pada Malam Merdeka yang lalu kita ada lancarkan polisi-polisi yang dirangka oleh Ayuh Malaysia bersama beberapa pasukan volunteer yang terdiri daripada pakar berbagai bidang. Kita ada polisi perumahan, kita ada polisi tenaga boleh ubah, tenaga boleh diperbaharui, sektor pertanian dan sebagainya. Jadi malam ini kita akan fokus kepada salah satu pilar yang dibawa oleh, yang ingin diketengahkan oleh Ayuh Malaysia, iaitu food security atau jaminan bekalan makanan. Bersama saya pada malam ini adalah YB Chang Lee Kang, Ahli Parlimen Tanjung Malim. Ya, beliau ditugaskan untuk mengetengahkan polisi-polisi radikal berkaitan dengan food security atau jaminan bekalan makanan. Baik, saya akan terus kepada sesi dialog sembang dengan YB. Pertamanya adalah maksud berkaitan dengan food security, yang mana saya rasa isu ni bukanlah isu yang mainstream ataupun perlu dibincangkan secara meluas dalam kalangan masyarakat lah. So sebagai pengenalan, boleh YB bagi sedikit introduction, pengenalan berkaitan apa maksud food security ni, dan betul ke kalau ikut tajuk mana, betul ke rakyat Malaysia bakal keuluran? Macam mana? Okey, salam sejahtera. Terima kasihlah saudara Arsyad dan juga kepada semua rakyat Malaysia. Selamat malam. Hari ini kita nak sentuh sedikit tentang isu food security ya. Dan untuk food security ni dia bermaksud adakah bekalan makanan negara kita terjamin. So saya rasa itu adalah isu yang paling penting untuk kita jawab lah. Food security ni dia bukan saja sama ada wujud ke tidak food tersebut lah, yang makanan tu tersebut. Kalau dia wujud tetapi dia tidak sampai, orang tak ada akses pada makanan itu, so itu pun kira ada satu isu krisis lah, food security. Ataupun kita dapat makanan tu tapi kita tak tahu macam mana nak makan, katakan kita dapat beras tak tahu nak masak, itu pun isu food security. So isu pokoknya adalah sama ada kita boleh dapat makan tak, kita ada sama ada makanan tu cukup untuk menampung keperluan kita. So secara ringkas macam itulah food security. Cuma
Saya rasa kita kena jawab soalan saudara Ashak tadi. Adakah kita bakal menghadapi masalah kebuluran? Saya rasa mungkin kita akan ada krisis keselamatan makanan dalam masa yang mungkin 5-10 tahun kalau kita tidak menangani isunya dengan baik dari sekarang. So mungkin kita ingat kebuluran itu sangat memang menakutkan orang lah, tapi dia mungkin akan berlaku satu krisis keselamatan Kita makanan. tidak tangani sekarang lah, maksudnya kalau kita tidak memperkenalkan polisi-polisi Ya. yang boleh menangani perkara Kita ini. kena start dari sekarang. Ya, ya. Sebab tu kalau saya tengok, kalau berdasarkan data-data ekonomi yang dikeluarkan, kalau kita tengok peratusan GDP, kalau kita bandingkan pada tahun 1970, 70-an dahulu, kita ada almost 30% Ya. datang daripada 30% datang daripada sektor pertanian. Tapi sekarang ni kalau kita tengok, lebih kurang daripada 10% datangnya disumbangkan oleh sektor pertanian. Dan kalau kita tengok, I think akibat daripada penurunan itu, jumlah import Malaysia pun meningkat daripada 10.5 bilion pada tahun 98, kini mencecah 55 bilion pada tahun 2020. Apa komen YB berkaitan peningkatan jumlah import makanan ni? Adakah kita tidak menghasilkan makanan dengan secukupnya ataupun bagaimana? Saya mungkin ya kita ceritakan sikit lah tentang sejarah. Memang sebelum ni dalam 70-an sektor pertanian menyumbangkan lebih kurang 30% kepada GDP negara kita. Dan sekarang sudah yang lebih jitu 7.4%. 7.4% saja kita yang sektor pertanian ni dia menyumbang pada GDP negara. Tapi kalau kita tengok negara-negara yang lain, bila dari satu negara pertanian dia transform kepada satu negara industri, memang akan berlaku penurunan percentage itu. Tetapi masalahnya, adakah keselamatan makanan kita ini terjamin? Kalau kita hanya tengok percentage yang GDP itu, mungkin kita tak dapat tahulah. Tetapi maksudnya kalau kek itu besar, percentage memang akan dikurangkan. Tetapi adakah kita telah memperbesarkan kek itu? GDP kita ada besar ke tak? Kalau kita tengok balik, saya rasa memang tidak ada, kita ada masalah lah sebab memang kita nampak dari segi penurunan percentage sumbangan sektor pertanian. Tetapi dalam 20 tahun ni, seperti yang dikatakan oleh saudara Ashak tadi, memang makanan yang diimport itu kita memang sangat-sangat bergantung pada negara lain lah. Saya bagi contoh dari 1998 kita makanan import baru 10.5 bilion. 2020 sudah mencecah 55.5 bilion. Maksudnya dalam 20 tahun dia sudah meningkat lebih kurang 40 bilion. Ini satu angka yang sangat menakutkan sebab 40 bilion ini bermaksud kita ni sangat bergantung pada negara lain lah. So katakan kalau negara itu katakan kita import beras dari Vietnam. Kalau negara itu berlaku apa-apa bencana alam ataupun krisis dalam negara dia, maka bekalan itu akan terjejas dan kita akan menghadapi masalah ialah food security lah. Kita tak cukup bekalan beras lah. So saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat bahaya sebab beras adalah makanan ruji utama lah negara kita. So kalau makanan ruji utama pun kita bergantung pada orang lain, kita kena sangat berhati-hatilah, sangat cermat lah. Ya, itu memang masalah peningkatan nilai import itu memang saya rasa masalah yang sering disebut dalam beberapa tahun yang lalu. Dan kami di Ayom Malaysia cuba menawarkan solusi kepada masalah tersebut. Sebab kalau kita setakat bincang masalah itu, kita tidak akan membawa ke mana-mana. Yep. Jadi saya tengok kepada polisi yang dikeluarkan oleh Ayom Malaysia. Dasar pertama adalah
pemodenan sektor agro makanan yang mana kita cuba untuk membuat pelaburan R&D tanaman produktiviti tinggi. Jadi macam mana rangka kerja ataupun perancangan kita untuk nak memodernkan sektor agro makanan itu? Salah satu cara lah, sebab negara kita memang sesuai untuk sektor pertanian. So salah satu cara untuk memperbaiki keadaan masalah keselamatan makanan ni adalah pertama memodernkan sektor pertanian kita, yang kita kena melabur lebih banyak dalam R&D, bagaimana nak meningkatkan produktiviti. Sebab sekarang ada banyak agensi yang buat R&D dalam agro makanan lah, dalam sektor agro makanan. Tetapi kebanyakannya dia lebih pada akademik. Dia tidak menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh para petani kita lah. Saya bagi contoh, nak tingkatkan produktiviti, kalau kita guna satu tanah yang kecil, kita boleh menghasilkan makanan yang banyak, dan kita boleh selesaikan masalah tu. Tapi kita punya R&D dia tak fokus pada itu. Yang kedua, kita punya R&D patutnya fokus dalam mengurangkan kos. Macam mana mengurangkan kos? Saya rasa kos utama yang para petani ataupun peternak sedang menghadapi adalah harga baja. Sebab harga baja sekarang tiba-tiba naik mendadak disebabkan oleh global supply chain. Yang kedua kerana diakibatkan oleh perang antara Rusia dengan Ukraine. So kita kena melabur lebih banyak dalam sektor R&D, membantu sektor pertanian ini dengan mengurangkan kos baja. Yang kedua, kita kena mengurangkan kos dedak. Sebab yang sekarang para peternak, terutamanya peternak ayam, dia menghadapi masalah harga dedak yang sangat-sangat mahal. So kalau kita tidak menurunkan kos baja dan dedak ini, memang sektor pertanian kita akan menghadapi masalah yang banyak, terutamanya para petani lah. So saya rasa untuk menyelesaikan ataupun kita kata kurangkan masalah dalam sektor pertanian ni, kita kena melabur banyak dalam R&D. So sekarang adalah kita nampak ada subsidi sini sana, ada sikit-sikit lah. Tetapi dia tidak menyelesaikan masalah tu. Dia cuma mengurangkan beban untuk buat masa sekarang. Tetapi dia tidak menyelesaikan masalah secara jangka panjang lah, jangka masa panjang. Kalau soalan seringan, kalau kita tengok laporan daripada sudut R&D ni, sememangnya Malaysia agak ketinggalan tak kisahlah sama ada dalam sektor pertanian ataupun kejuruteraan ataupun mana-mana sektor di Malaysia. Dapat Wabi, aku rasa ni kenapa kita tidak melabur sebanyak mungkin? Ada kerana retail dia tidak Saya rasa mungkin kerajaan tidak nampak ini sebagai satu pertanian lah. Kerajaan tidak nampak pertanian ini sebagai satu sektor yang penting, dan kerajaan mungkin dia masih belum sedar bahawa kita ni bakal menghadapi krisis food security. So sampai sekarang kita tak nampak lah. Boleh katakan sangat mundur lah kita punya R&D ya. Dan selain daripada pengurangan kos, saya rasa salah satu bahagian yang sangat penting untuk kita buat R&D adalah bagaimana nak mengurangkan impak bencana alam. Sebab kalau kita kaji balik, tengok statistik yang ada tu, dari 1998 yang pertanian mengalami kerugian sebanyak 8 bilion yang diakibatkan oleh bencana alam seperti banjir, ribut. So saya rasa ini pun satu bahagian sangat-sangat penting untuk kita tangani lah. Sebab kalau kita tidak ada usaha dari segi mengurangkan impak bencana alam, then petani kita akan menghadapi masalah lah. Setiap tahun apabila ada musim banjir ke, musim monsun ke, then semua hasil mereka akan terjejas. Ya, ditambah dengan isu perubahan iklim atau climate change. Ya, Ini akan lagi tertang dengan cabaran yang besar lah untuk sektor pertanian. Dan kita dah bincang pasal sektor pertanian.
kita nak bincang pasal petani kita lah, kita punya masyarakat kita sendiri. Kalau kita tengok data-data sebelum ni, kita lihat produktiviti pertanian juga mencatatkan sedikit penurunan, yang seterusnya menyebabkan pendapatan petani juga agak stagnan ataupun seterusnya menjadikan golongan petani ini antara golongan yang termiskin dalam Malaysia kan. So kalau apa perancangan YB ataupun Maju Malaysia secara khususnya untuk macam mana kita boleh memperkasakan kumpulan petani kita ataupun menjadikan pekerjaan pertanian ini sebagai salah satu pekerjaan utama dalam kalangan masyarakat? Saya banyak bergaul dengan petani lah, sebab kawasan saya ada petani. Lepas tu saya pun memang berminat sangat dalam sektor ni, dan saya rasa petani mereka tidak memerlukan banyak bantuan dari kerajaan. Mereka memang ada dari segi pengetahuan, dari segi teknik semua memang ada. Cuma ada dua isu yang kita harus membantu mereka. Yang pertama adalah tanah. Sekarang di dalam negara kita banyak tanah yang tidak banyak petani yang tidak ada tanah lah, tidak memiliki tanah, ataupun dia tidak ada tanah yang orang kata secara salah, walaupun tanah milik ataupun tanah sewa. So dan ini menyebabkan kos mereka akan naik. Sebab kos tanah ini bila kalau dia beli dia tinggi, dan kalau dia tak dapat sewa, dia akan terpaksa meneroka secara haram lah itu. Dan apabila berlaku pengusiran, semua hasil dia akan habis. Dia akan menjejaskan pendapatan petani. Dan juga saya rasa yang kedua adalah tentang access to finance lah, akses kepada kewangan. Para petani ni memang susah lah untuk dapatkan loan. Kalau dapat pun dia tak banyak. Sebab saya bagi contoh, petani dia cucuk tanam atas tanah yang kosong lah. Dan bila dia cuba dapatkan loan tu, susah. Sebab bank dia akan akses tanah itu. Okey, nilai tanah dia akses ada atau tidak ada bangunan. Kalau ada bangunan, nilai dia lebih tinggi. Kalau tak ada bangunan, nilai dia lebih rendah. Dan kalau dia nak beli tanah pun dapat loan tu 60%. So saya ada macam-macam masalah yang sedang dihadapi oleh para petani kita lah. So Ayo Malaysia ataupun kita memang ada idea supaya kita dapat memperbaiki sistem ini. Satu, kita kena lease banyak tanah kepada orang yang betul-betul cucuk tanam. Dan dia bukan macam sekarang. Kalau kita bagi tanah pun, kita bagi tanah kepada corporate besar yang dia buat ialah dia kata ada economy of skill, tetapi pada masa yang sama yang corporate besar ini dia akan menjejaskan kehidupan petani-petani yang kecil. So bagi saya lebih baik kita menjaga kepentingan para petani dulu. Dan ada satu lagi isu adalah R&D. Kerajaan harus bantu dalam sektor R&D ini. Sebab kalau you bagi petani yang secara individu, mereka tak ada kapasiti ataupun keupayaan untuk buat R&D. So kerajaan haruslah banyak bantu dalam R&D ini. Ada yang membangkitkan keperluan kita mewujudkan satu koperasi petani yang mungkin menghimpunkan petani-petani lah, yang supaya mungkin melalui koperasi itu kita boleh tawarkan kewangan, latihan dan sebagainya. Pendapat YB macam mana? Oh ya, saya sangat setuju dengan mewujudkan satu koperasi. Sebab sekarang selain daripada isu tanah, isu R&D dan lain-lain, petani juga menghadapi masalah bila dia sudah tanam, dia ada hasil tu sebab mereka tidak celiklah dalam pemasaran tu. Selalu dia akan orang kata bukan paksa lah, tapi memang orang tengah lah, ada orang tengah akan mencabuli hak mereka. So, sebab semua harga itu memang ditetapkan oleh orang tengah tu. So kalau ada koperasi, kita boleh kurangkan masalah itu, dan koperasi itu bolehlah membantu untuk
pemasaran hasil-hasil petani. So saya rasa ini satu idea yang bagus dan kita harus menuju ke arah itulah dengan mewujudkan koperasi selain daripada memberi akses kewangan, tetapi kerajaan harus mainkan peranan yang penting lah. Dia tidak boleh hanya inisiatif dari pihak swasta, tetapi kerajaan harus memainkan peranan penting dalam menyelaras. Maksud saya bukan agensi kerajaan masuk menjadi pesaing kepada petani. Macam baru-baru ini ada usaha untuk angkasa dan nafas masuk untuk menternak ayam. Saya rasa itu bukan cara yang betul lah, sebab agensi kerajaan dia patutnya membantu dan menyelaras untuk para petani, tetapi bukan jadi pesaing kepada mereka. Saya berpendapat ialah kalau kita perkasakan petani ini dan kemudiannya sektor pertanian itu akan menjadi lebih menarik, akan menarik lebih ramai anak muda untuk turut serta dalam sektor pertanian. Sebab saya yakin kalau kita mampu tingkatkan GDP pertanian untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara, kita boleh tawarkan lebih banyak peluang pekerjaan dan juga daripada itu dia akan menarik lebih banyak R&D dan sebagainya lah. Ya, saya berpendapat bahawa ialah kalau kerja itu boleh mendatangkan rezeki ya, saya rasa memang ada orang akan buat. Walaupun kerja itu mungkin susah sikit ke ataupun dia panas ke apa, tapi kalau boleh yang rezeki ataupun hasil yang dapat tu dia boleh membiayai kehidupan, memang ada orang akan buat. So masalah sekarang adalah dasar. Dan dia macam chicken and egg lah kan. Kalau saya katakan saya cucuk tanam atas satu tanah itu bukan saya punya. Tanah itu saya tak tahu bila tuan tanah nak datang ataupun kerajaan, kalau state land kerajaan nak datang nak usir saya. So saya memang tidak berani melabur. Saya tidak berani melabur, saya tidak berani melabur dalam R&D juga. So hasil saya macam itu sajalah. Dan dia memang tak cantik lah sebab saya tak berani buat secara besar-besaran. So dia chicken and egg lah. Kalau kita dapat selesaikan masalah itu, then barulah petani ke ataupun yalah petani ke peternak mereka sudi lebih sudi melabur lebih banyak dalam tanah mereka. Baik, kita balik kepada isu seterusnya. Kalau kita lihat beberapa bulan sebelum ni, isu harga barang, khususnya harga barang makanan yang meningkat agak seolah-olah kerajaan tidak boleh buat apa-apa berkaitan dengan harga barang makanan ni. So punca dia ada kaitan dengan kalau kita tengok barangan import, sebab kita import nilai yang besar, nilai tinggi. So adakah itu antara faktor utama yang mungkin seterusnya berkaitan dengan dasar import makanan kita yang menyebabkan harga barang makanan ni agak di luar kawalan kita lah. Nampak view macam mana? Okey. Dua, yang pertama memang harga barang banyak harga barang tinggi disebabkan oleh global supply chain lah. Itu pertama. Tapi bagaimana kita nak menangani isu ni? Memang kita tidak dapat, sebab sekarang adalah satu era zaman globalisasi. Dia memang tak boleh kita langsung tak import. Kita hanya ekspor saja. Saya rasa tak boleh lah. Tetapi bagaimana kita nak menangani isu ni, terutamanya isu makanan. Bagi saya, isu yang makanan utama tu kita harus mengikhtiarkan satu jalan. Sebagai contoh, beras sekarang baru kita punya SSR tahap sarah diri baru 63%. Maksudnya kita kena import 37% dari luar negara. Ini sangat bahaya. So macam mana kita nak settle? Kita kena buatlah research, tingkatkan productivity, kurangkan cost supaya ada lebih ramai orang yang sudi masuk. So itu semua kita kena ikhtiarkan lah macam mana. Dan kedua, kita kena pandai lah. Jangan bila ini dedak
mahal. So ada jagung itu yang buat dedak tu jom kita tanam. Dia tak boleh macam tu. Oh, kepala sakit, okey kita cuba kita treat kepala sakit tu. Dia kena tengok secara tuntas dan secara menyeluruh masalah ni. So kalau kita sebab dia tak ekonomik kalau kita buat tanam jagung untuk buat dedak, sebab kita tak ada economy of skill. So kita kena fikir dari satu angle yang berlainan. Kita R&D kita kena dipertingkatkan. Saya yakin dengan R&D yang bagus, machinery dia dari segi biologi dia, bioteknologi lah, kita boleh dapat at least mengurangkan kalau tidak selesaikan masalah ni. Kalau saya tengok data yang SSR tu, kalau kita tengok production ayam di negara kita adalah mencukupi. Ya, ya. Jadi tapi kalau kita tengok harga ayam sejak kebelakangan ini dia semakin meningkat. Maknanya itu kan faktor, dia bergantung pada faktor lain juga lah, yang macam Babi sebutkan tadi, faktor dedak dan sebagainya lah. Jadi perancangan itu sebenarnya kena lebih holistik lah, maknanya kena mengagumi semua aspek. Ya memang, saya rasa salah satu kekilafan yang dilakukan oleh kerajaan adalah kerajaan suruh angkasa dan nafas masuk dalam industri peternakan ayam. Kita sudah ada lebih, kita sudah ada lebihan ayam. So, dia masuk jadi pesaing pula. Jadi akan yang sepatutnya mereka menawarkan pilihan. Ya. Jadi bagaimana dengan kalau berkaitan dengan AP ataupun cukai, adakah ada kaitan dengan harga barang juga? Memang saya rasa AP ni kita kena ubah suai juga. Sistem peraturan untuk import makanan tu. Sebab sekarang AP dia mengawal bilangan makanan yang diimport dan ataupun diekspor. Saya rasa kalau kita nak menjaga petani kita guna tarif ataupun cukai lah yang lebih fleksibel. So kita tak payah guna AP lah, kita guna sebab AP ni, sistem AP ni sudah terbukti dia cuma dia cuma mendatangkan manfaat kepada orang-orang yang tertentu saja, tetapi tidak membawa manfaat kepada petani ataupun peternak. So saya rasa kalau kita nak betul-betul menjaga kepentingan para peternak atau petani dalam negara kita kena buat satu sistem cukai yang lebih fleksibel. Kalau katakan dalam pasaran kita ada lebihan, atau kita ada lebihan ya. So kita jangan bagi makanan luar masuk dengan senang lah. So kita naikkan tarif, naikkan cukai. Dan sebaliknya kalau tidak cukup, dan kita boleh turunkan tarif supaya kita boleh menjamin bekalan makanan kita cukup. Tetapi ialah dia perlu satu usaha dari kerajaan yang betul-betul faham tentang industri ini dan betul-betul ikhlas untuk menyelesaikan masalah. Saya rasa kerajaan sebenarnya mereka faham saja isu masalah-masalah, cuma sama ada mungkin ada kepentingan yang perlu dijaga yang mungkin orang agak keberatan tu melaksanakan perkara-perkara tersebut. Itulah sebab saya pun kalau ada rakan-rakan yang berada dalam sektor pertanian, kalau nak kata pertanian ini tidak memberikan pulangan tu tak betul lah sebenarnya. Cuma kalau macam saya tiba-tiba saya rasa nak masuk bidang pertanian pun saya tak pasti langkah pertama macam mana kita nak masuk bidang pertanian tu kan. Tapi ialah kalau mungkin lebih program-program outreach perlu mungkin disebarluaskan untuk menggalakkan mungkin kalau lebih ramai orang muda untuk menarik minat mereka untuk turut serta dalam bidang pertanian lah. Sebab isu makanan ni isu yang semua orang, seluruh rakyat Malaysia ambil makanan sehari kan. So secara kesimpulannya, kalau kita dah sembang bab dasar, kita boleh sembang jauh lagi lah. Kita nak sembang secara santai dan ringkas saja. Pada pandangan visi YB dan juga Ayam Malaysia lah dalam sektor pertanian ni, apa perancangan, mungkin ada perancangan yang dalam jangka masa panjang untuk mungkin kalau yang kata ada satu polisi yang dasar yang sangat konkret itu belum lah, sebab kita perlu
data-data yang banyak untuk kita dan juga banyak sesi konsultasi lah, dan baru boleh kita membuat satu menggubah dasar yang sangat konkret. Tetapi saya rasa yang penting kita kena libatkan semua pemain industri, petani ke peternak ke, yang besar, yang kecil, SME dan lain-lain, dan kita dengar apa pandangan mereka tentang industri itu. Sebab saya rasa orang yang paling faham industri ini adalah orang yang sedang buat kerja itu, petani ke ataupun peternak ke dan lain-lain lah. So itu pertama. Yang kedua, saya rasa kita kena ke arah, kita tak boleh terlalu mementingkan industri, katakan sektor pembuatan sahaja. Kita perlu juga memastikan pertanian ini dia selalu, kita kena strike balance lah, orang kata kita kena seimbang lah. Tak boleh terlalu mementingkan industri pembuatan sebab ini membawa ke pulangan yang sangat lumayan. Tetapi kita kena jaga juga pertanian kita, sektor pertanian kita, sebab bukan, walaupun mungkin pulangan tidak selumayan seperti sektor-sektor yang lain, tetapi dia, sektor pertanian ini adalah sektor yang penting untuk menjamin bekalan makanan kita. So keselamatan makanan kita. So kalau berlaku satu krisis, you ada duit pun, you ada wang pun tidak semestinya you boleh dapat makanan. So saya rasa kita kena menghala kita menuju ke arah itulah. Dan bagi saya R&D memang satu arah yang hala tuju yang betul, yang kita harus fokus dan menitik beratkan. Sebab seperti yang dikatakan oleh Saudara Syad tadi, kalau kita nak menarik minat orang anak muda ke dalam sektor pertanian, jadi kita kena membekalkan satu keadaan ataupun ekosistem yang kondusif lah, untuk mereka nampak ada peluang, ada pulangan yang baik, dan dia tidak terlalu labor intensif. So ini semua hanya boleh diselesaikan dengan R&D yang bagus. Kita ada tengoklah tempat-tempat yang maju dalam sektor pertanian tu, seperti Taiwan, even Thailand pun sangat maju kalau berbanding dengan negara kita lah. So saya rasa kita kena menuju ke arah R&D yang bagus lah. Baik, kita akan terus follow isu pertanian ini secara rapat lah. Yep. Bagi Ayu Malaysia juga ada merangka satu polisi. Saya rasa kita akan muat naik di laman web kami. Baik, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Saya rasa kita YB pun dah menerangkan beberapa polisi, seperti beberapa dasar seperti pemodenan sektor makanan, pelaburan R&D, pemekasaan kumpulan petani, dasar import makanan dan sebagainya. Tapi dalam sesi-sesi yang akan datang kita akan kita akan go into dengan lebih dalam setiap polisi ini, sebab sekarang hari ini kita bincang secara ringkas, dan mungkin hari akan datang kita akan lebih mencakap secara lebih mendalam. Baik, terima kasih YB. Terima kasih Syad. Di pada hari ini. Saya lupa nak perkenalkan nama saya. Nama saya Arsyad. Jangan lupa untuk layari laman web kami ayumalaysia.org. Siapa yang ingin menyumbang ataupun mendapatkan barangan merchandise kami ada jual baju, beg, tas stiker dan sebagainya. Dan hujung minggu ini juga kami akan Ayu Malaysia juga akan menjelajah ke selatan, ke Johor dan Melaka. So harap dapat jumpa anda semua di sana. Baik, kita jumpa lagi dalam minggu depan, insya-Allah, dengan YB yang lain. Ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum.